Tempoh pelaksanaan PKP bergantung kepada nasihat Kementerian Kesihatan. Sikap jujur individu pelanggan semula wang bantuan prihatin nasional jadi buah mulut netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria selesai menjalani kuarantin diri selama 14 hari dan disahkan bebas COVID-19. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Seri Paduka berdua dan ahli keluarga berada dalam keadaan sihat walafiat. Baginda berdua menzahirkan penghargaan kepada rakyat atas doa dan keprihatinan semua terhadap kesejahteraan dan kesihatan baginda sekeluarga. Baginda dan keluarga menjalani kuarantin diri di Istana Negara seperti dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan susulan pengesahan beberapa kaki tangan Istana Negara positif COVID-19 2 minggu lalu. Datuk Ahmad Fadil berkata Al-Sultan Abdullah yang amat prihatin terhadap perkembangan terkini wabak COVID-19 mengulangi titah agar rakyat mematuhi semua nasihat dan perintah yang dikeluarkan KKM dan pihak berkuasa, khususnya perintah kuarantin diri dan perintah kawalan pergerakan PKP. ...121 kes pulih daripada COVID-19 hari ini menjadikan angka itu melebihi kes baru yang dicatatkan sebanyak 109 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes yang pulih seramai 1,608 kes. Bagaimanapun, 2 lagi kematian dilaporkan hari ini menjadikan jumlah yang maut akibat pandemik itu seramai 67 orang. Kes kematian ke-66 merupakan lelaki warga tempatan berusia 59 tahun. Mangsa mempunyai latar belakang penyakit autoimun dan beberapa penyakit kronik yang lain serta pernah menghadiri perhimpunan tabligh di Seri Petaling. Mangsa dirawat di Hospital Melaka pada 31 Mac lalu dan disahkan meninggal dunia pada hari ini jam 5 pagi. Kes kematian ke-67 pula seorang wanita warga tempatan berusia 23 tahun. Mangsa mempunyai latar belakang penyakit thyroid dan mempunyai sejarah hubungan rapat dengan 2 kes positif COVID-19 iaitu kes ke-2469 dan kes ke-2470. Walaupun tidak pernah menghadiri persidangan gereja di Kuching, Sarawak, mangsa merupakan kes generasi kelima kluster berkenaan. Mangsa dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 30 Mac lalu dan disahkan meninggal dunia hari ini jam 9.42 pagi. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 4,228 kes. Ini bermakna bilangan kes yang dicaj hari ini juga adalah melebihi daripada bilangan kes baru yang dilaporkan. Sehingga kini 72 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. Daripada jumlah itu, 43 kes memerlukan bantuan pernafasan. Sementara itu, Datuk Dr. Nur Hisham turut memaklumkan 416 kes positif COVID-19 membabitkan bukan warga negara Malaysia dilaporkan di negara ini. Ini termasuk satu kes kematian yang dilaporkan semalam. Perangkaan menunjukkan warga Indonesia paling ramai kes positif COVID-19 di negara ini dengan 51 kes, diikuti warga India 37 dan warga Myanmar 31. Kementerian Kesihatan KKM bekerjasama rapat dengan Pesuruhjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR bagi memastikan golongan pelarian dan pemohon suaka turut diliputi dalam aktiviti pencegahan dan kawalan COVID-19 dilaksanakan oleh kerajaan. Kementerian Kesihatan KKM telah mengadakan mesyuarat petang tadi bagi melihat semula statistik dan trajektori kes COVID-19 sebelum mengesyorkan tindakan seterusnya mengenai perintah kawalan pergerakan PKP yang bakal berakhir 14 April ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pihaknya akan membentangkan hasil mesyuarat itu kepada Perdana Menteri dan Barisan Kabinet esok. So we sit down together, we look into the data and we see the projection and the trajectory of COVID infection here within the next week or so. So by looking into it, then we can at least come up with a prediction whether we will
we will have a surge or exponential surge of cases or not. But looking into our performance so far, today is one of the lowest. We only have 109 cases, for example. So this is something that we can really look into how we can enhance our facilities and our human resource. Tambahnya, mesyuarat itu turut disertai Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER. Mesyuarat juga mengambil kira ramalan dari beberapa agensi seperti MIER, JP Morgan dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia bahawa akan ada peningkatan kes mendadak di negara minggu depan. Kepada semua rakan-rakan media, Rakyat Malaysia masih lagi tertakluk kepada beberapa prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan sebelum ini meskipun Perintah Kawalan Pergerakan PKP itu ditamatkan kelak. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, antaranya larangan menghadiri sebarang aktiviti serta perhimpunan yang melibatkan ramai orang termasuk Majlis Convocation University. Walaupun PKP ditamatkan, tetapi tak boleh rakyat terus bebas seperti biasa. SOP tertentu mesti juga dipatuhi. Sebagai contoh, dah dimaklumkan. Sebagai contoh, perhimpunan yang besar tidak dibenarkan. Walaupun PKP telah pun ditamatkan, perhimpunan besar tidak boleh. Tadi kita ada cadangan convocation dan sebagainya, pun kita tidak benarkan. Dalam pada itu, beliau turut menafikan dakwaan masyarakat orang asli telah dipinggirkan daripada menerima bantuan bekalan makanan ketika PKP. Jelasnya bantuan fasa pertama bernilai RM5 juta telah diagihkan Jabatan Kemajuan Orang Asli kepada 49,670 ketua isi rumah di 853 buah perkampungan orang asli di seluruh negara. Manakala fasa kedua pula akan bermula esok dengan bilangan penerima meningkat kepada 55,000 ketua isi rumah melibatkan peruntukan RM6 juta. Baiklah, keputusan untuk melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah tertakluk sepenuhnya kepada nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, KKM kini sedang menilai sama ada wujud keperluan untuk melanjutkan tempoh PKP sedia ada berdasarkan perkembangan semasa jangkitan COVID-19 di Malaysia sebelum mencadangkan sebarang langkah baru kepada kerajaan. Setakat ini belum ada nasihat lagi dan kita tidak bincang pun di mesyuarat khas menteri-menteri setiap pagi dan saya pun tidak tahu apa seterusnya dan kita serahkan kepada KKM lah yang akan menasihatkan kerajaan. InsyaAllah selepas menerima nasihat daripada KKM, pastinya kerajaan akan membuat keputusan. Dan tentu saja akan ada announcement dan sebagainya. Selagi tidak ada pengumuman, maka kita kira setakat hari ini seperti biasalah, iaitu PKP ini diteruskan sehingga 14 hari bulan. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas mesyuarat khas Menteri mengenai PKP siang tadi. Mengulas isu prosedur standard SOP, PKP yang baru, beliau berkata perincian mengenai perkara itu akan dibincangkan esok. Cadangan SOP yang melibatkan zon merah, kuning dan hijau itu telah diedarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN hari ini dan akan diperhalusi bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia serta agensi-agensi berkaitan. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Simpang Regam Johor yang sepatutnya berakhir hari ini dilanjutkan sehingga 14 April. Lanjutan itu dibuat bagi memberi ruang kepada kerajaan untuk menyelesaikan beberapa perkara. Seperti mana-mana video yang tular di media sosial, kajian rambang kami mendapati pelbagai alasan tidak masuk akal akan diberikan oleh yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Di bawah, daripada Rawang. Dekat Rawang tak ada kedai. Rawang ada NSK. Mana boleh ada tu. Tempat sini lagi murah. Mana boleh? Sini lagi murah. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini memaklumkan jumlah tangkapan individu yang melanggar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP setakat semalam berjumlah 7,205 individu. Katanya tahap kesedaran rakyat masih belum sampai ke tahap 100%.
Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan bahawa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menyertai Sekatan Jalan Raya diadakan polis bagi memantau pematuhan PKP. Dan ini memberi bayangan bahawa PKP yang dijadualkan berakhir 14 April ini mungkin akan disambung lagi. Keputusan sama ada pelanjutan PKP akan diumumkan esok. 95 notis kompaun dikeluarkan polis Diraja Malaysia PDRM terhadap individu yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP setakat semalam. Menteri Kanan Keselamatan Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob berkata individu yang dikenakan kompaun itu perlu membayar RM1,000 di Pejabat Kesihatan Daerah atau Balai Polis berdekatan. Bayaran kompaun hendaklah dibuat di pejabat kesihatan daerah dan balai-balai polis yang berdekatan. Dan mereka akan diberikan tempoh selama 2 minggu untuk membayar kompaun yang dikeluarkan dan ditawarkan oleh pihak polis ini. Dan jika mereka masih gagal membayar kompaun, maka mereka akan dihadapkan ke mahkamah. Yang kita tidak boleh elak, yang perlu kita hadapi. PDRM semalam mengumumkan bahawa tindakan kompaun terhadap mereka yang ingkar PKP akan dikuatkuasakan serta-merta mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Semalam 300 individu telah ditahan di Sekatan Jalan Raya dan rondaan PDRM ekoran melanggar PKP menjadikan jumlah tangkapan keseluruhan sejak 18 Mac lalu sebanyak 7,205 individu. Sebanyak 769 sekatan jalan raya dan 36,980 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara semalam. Peningkatan ketara aliran trafik internet sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan 18 Mac lalu telah menyebabkan penurunan kadar kelajuan muat turun pengguna perkhidmatan itu di negara ini. Dalam satu kenyataan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM memaklumkan aliran trafik internet seluruh negara meningkat sebanyak 23.5% pada minggu pertama PKP serta 8.6% pada minggu kedua. Peningkatan penggunaan data itu menyebabkan kesesakan dalam aliran trafik internet sekaligus menyebabkan penurunan kadar kelajuan muat turun. Jelasnya penyedia perkhidmatan internet dan telekomunikasi ketika ini berhadapan dengan situasi peningkatan penggunaan lebar jalur tinggi yang tidak pernah dialami sebelum ini. Mereka turut sedang bertungkus lumus menambah kapasiti lebar jalur bagi memastikan penyampaian perkhidmatan penting berterusan sepanjang tempoh pelaksanaan PKP. Antara langkah yang diambil termasuk mengoptimumkan rangkaian dan meningkatkan kapasiti radio di kawasan penggunaan tinggi selain penyuraian penggunaan kapasiti rangkaian untuk memenuhi permintaan jalur lebar di premis kediaman. Kesukaran penduduk mendapatkan bekalan makanan selain perjalanan dari pulau ke Tanah Besar Kudat Sabah mengambil masa lebih kurang 1 jam. Itu antara cabaran yang terpaksa dihadapi penduduk di Pulau Balambangan sepanjang tempoh PKP ini. Bagi meringankan beban itu, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sabah dan Labuan tampil menghulurkan bantuan bekalan makanan kepada 82 keluarga di pulau berkenaan. Inisiatif itu hasil kerjasama Pejabat Setiausaha Kerajaan Persekutuan Sabah dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung berkenaan. Pengarah Maritim Sabah dan Labuan Laksmana Pertama, Muhammad Rosi Abdullah berkata, sumbangan sebagai menghargai kerjasama yang telah diberikan oleh komuniti maritim khususnya penduduk Pulau Balambangan kepada APMM. Beliau turut menasihatkan komuniti maritim untuk sentiasa berada di rumah, menjaga kebersihan dan mengikut arahan semasa kerajaan supaya rantaian penularan wabak COVID-19 dapat dihapuskan. Sementara itu, Wakil Penduduk Pulau Balambangan Azmi Gabah berkata, pergerakan penduduk kini amat terhad. Selain sukar ke Tanah Besar Kudat untuk mendapatkan bekalan makanan kerana kebanyakan kedai tutup dan waktu operasi juga terhad. Namun jelasnya dengan adanya bantuan yang diberikan, sedikit sebanyak dapat meringankan beban penduduk terbabit. Heboh kisah beberapa individu tidak layak turut menerima wang bantuan prihatin nasional BPN. Sikap jujur seorang individu memulangkan semula wang BPN wajar dicontohi.
Menerusi satu hantaran di akaun pengguna Facebook, Rinizan Razali menunjukkan cek bernilai RM1,000 yang dipulangkannya kepada akaunten negara Malaysia. Antaranya itu mendapat 3,200 perkongsian dan rata-rata netizen memuji tindakan beliau. Rinizan turut berkongsi kaedah untuk memulangkan kembali wang bagi sesiapa yang ingin berbuat demikian. Kerajaan sebelum ini mengumumkan pemberian BPN dalam usaha membantu golongan terjejas akibat COVID-19. Bagi melepaskan gian bermain tenis, seorang lelaki menggunakan kreativitinya mengikat bola tersebut pada batu bata bagi bermain sukan tersebut. Lelaki ini pula pura-pura cacat ketika rondahan polis dilakukan di kawasan rumahnya. Macam-macam. Ini pula kreativiti 3 orang kanak-kanak melakonkan semula adegan ragut dalam sebuah filem aksi. Yang menariknya, adegan berbalas pukulan itu dilakukan seperti lakonan sebenar. Baiklah, tindakan seorang anggota polis dari pasukan Peronda MPV Shah Alam menyelamatkan seekor anak anjing mendapat pujian ramai. Kejadian dipercayai berlaku di satu tempat di Shah Alam dan ditularkan melalui laman Facebook Kami Sokong PDRM sejak semalam. Anggota polis terbabit yang hanya dikenali sebagai Muhammad Azad nekat masuk ke dalam longkang bagi menyelamatkan anak anjing itu. Walaupun mengambil masa yang agak lama untuk memujuk anak anjing itu, usaha Muhammad Azad berhasil apabila anak anjing itu akhirnya dapat juga dibawa naik. Syabas kepada Muhammad Azad dan rakan-rakannya. Okey, dengan ayah dia dengan mak dia. Presiden China Xi Jinping memberi amaran mengenai gelombang kedua penularan wabak COVID-19 berikutan statistik global masih tidak menunjukkan penurunan. Difahamkan Jinping baru saja mengetuai satu mesyuarat mengenai situasi COVID-19 dan prestasi ekonomi di China. Dalam mesyuarat itu, beliau menggesa pihak berkuasa memantau kes import yang dilihat menjadi punca utama peningkatan semula kes COVID-19. Semalam perintah berkurung selama 76 hari di wilayah Wuhan baru saja ditamatkan dan warga Wuhan kini bebas keluar masuk di wilayah berkenaan ketika situasi jangkitan wabak masih berlaku. Sejak 4 April lalu, terdapat peningkatan kes jangkitan dengan purata 30 kes dilaporkan setiap hari di China. Jinping turut memuji pasukan Barisan Harapan ketika berdepan dengan penularan wabak dan mahu mereka terus berkhidmat dengan sepenuh hati kepada rakyat. Polis Australia menyerbu kapal persiaran Ruby Princess yang terjejas dengan jangkitan COVID-19 dan merampas kotak hitamnya. Menurut pihak berkuasa, ia adalah sebahagian daripada tindakan siasatan jenayah selepas ribuan penumpang kapal itu dibenarkan turun di Sydney dan 15 daripada mereka kemudiannya meninggal dunia akibat penyakit berkenaan. Menurut polis New South Wales, anggota yang memakai sut pelindung diri dan topeng muka menyerbu kapal itu di pelabuhan Kembla kira-kira 80 km di selatan Sydney malam semalam. Serbuan itu bertujuan mengumpulkan bukti bagi menyiasat kes penularan jangkitan COVID-19 di kapal persiaran terbabit. Ruby Princess berlabur pada Isnin lalu selepas berminggu-minggu terkandas di laut bagi memulihkan doktor memeriksa kru yang sakit dan membawa kes paling serius ke darat untuk rawatan. Polis melancarkan siasatan jenayah ke atas pengendali Carnival Australia berhubung keadaan yang membawa kepada beribu-ribu penumpang turun pada pertengahan Mac lalu walaupun ada yang menunjukkan simptom seperti selsema.
Beratus penumpang kemudian didiagnosis dengan COVID-19 dan sekurang-kurangnya 15 meninggal dunia. Itu hampir 1/3 daripada jumlah 51 kematian di Australia. Sementara itu, Australia juga lega apabila buat kali pertama negara itu mencatatkan jumlah mangsa positif COVID-19 bawah 100 orang dalam satu hari. Menurut Menteri Kesihatan Australia, Greg Hunt, jumlah kes positif pada hari ini ialah 96 kes dan adalah yang pertama kali di bawah 100 kes sejak 17 Mac lalu. Jumlah paling ramai kes positif COVID-19 dalam sehari dicatatkan di Australia ialah pada 28 Mac lalu dengan sejumlah 457 kes dilaporkan. Ketika ini, Australia melaporkan mempunyai lebih 6,000 kes positif COVID-19. Semalam, Australia turut mengumumkan skim subsidi gaji dengan peruntukan sebanyak $130 bilion Australia atau hampir 350 bilion ringgit untuk menangani kesan daripada COVID-19. Sekian berita TV9 malam ini. Di sebalik Perintah Kawalan Pergerakan dan Penjarakan Sosial, teruskan bertanya khabar dengan orang-orang yang terdekat dengan kita walaupun melalui telefon. Itu, Assalamualaikum dan sampai jumpa. Well, I wake up in the morning, I turn on the news. The Prime Minister says I got nothing but the blues. We are all facing a terrible plague, so you can't go to work and you can't go out to play. COVID-19, you scary little thing. You got me locked at home, screwing up my routine. My dear fellow citizens, he went on to say, I'm so sorry, but there's no other way. Just stay at home, please stay safe, wash your hands, protect your face. Hey, COVID-19, COVID-19, you dirty protein. You got me locked at home, fussing over my hygiene. I go down to the supermarket to get some supplies, cause a man's gotta eat if he wants to survive. The 8 trays are empty, let me tell you.